Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan bermacam-macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang besar adalah kita merasakan hidup ini hak Allah, hingga kan kita tenggelam lebur, hingga merasa tidak ada kerasa kedirian kita melainkan yang wujud, yang esa tunggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa nikmat yang paling besar bila kita dapat melakukan ataupun kita difanakan, dileburkan oleh Allah kembali. Maka kita tidak ada merasa kedirian kita, melainkan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Mana kita tak ada rasa kedirian kita. Kita nampak diri kita ni daripada bangun tidur tadi sampai sekarang, semua kita nampak itu semua adalah susunan-susunan Allah. Dan kita dalami lagi bahawa kesyukuran kita setiap apa pun penapasan kita di waktu itu, apa yang kita rasa pada waktu itu, semua Dia yang mencorakkan, Dia yang membolak-balikkan. Tak ada satu pun kita merasa itu kita yang melaksanakan ataupun kita yang mengolahkan. Subhanallah. Kalau kita dah dapat berbuat begitu, maka kitalah yang benar-benar disebut oleh Allah orang-orang hamba Allah yang benar-benar insan kamil wa mukamil, seperti Rasulullah SAW, para sahabat, para wali Allah dan orang-orang seangkatan dengan tu. Mereka ini adalah dipanggil jiwa-jiwa yang tenang, yang sentiasa tenggelam lebur kembali kepada Allah benar-benar hingga tidak ada kedirian dia. Jadi ini matlamat kita hidup. Sebelum kita diwafatkan, kita nak mencari maqam ni. Maqam ni lah yang makna yang disebutkan mubassirun wa nazir, berita gembira yang Nabi dapat, yang Nabi disuruhkan, tidak lain disampaikan adalah aku utus kau Muhammad wa ma arsalnaka illa mubassirun. Saya ulangkan banyak kali sebab inilah berita gembira dia, iaitu seseorang itu dah kenal diri dia, maka dia diperkenalkan oleh Allah. Maka bila dia kenal Allah daripada Allah, maka tidak adalah dirinya. Ini yang kita nak berusaha nak dia kata tadi melawan jihad. Ini jihad yang betul-betul sulit. Tapi nak kata sulit, kalau kita kata sulit, kita bukan makna sulit kita tak nak, bukan. Sulit tu kita kena hadapi. Bila kita dapat hadapi, bila kita dapat olahkan dalam kehidupan kita ini, maka kita telah mendapat kemenangan. Ini yang Allah SWT merendahkan diri Allah supaya Dia memanggil kita, mendudukkan kita supaya tetap berada dalam keadaan kamil wa mukamil, sempurna kepada yang maha sempurna. Kita dapat makam sempurna ni tadi, tak ada diri dan tenggelam kepada yang maha sempurna. Kamil wa muka kamil, sempurna kepada maha sempurna. Maka tak ada kita, yang ada Dia. Ya Allah, inilah yang dikatakan tadi nikmat sebesar-besar nikmat. Maka tu kita akan diuji dulu. Kalau kita tak duduk jalan ni, mengenal diri, mengenal Allah, kita tak akan dapat ujian ni. Kita akan
mendapat kepada angan-angan, bagi saya angan-angan lah. Tapi jangan marah lah. Maknanya kita nak mendapatkan sesuatu yang Allah jadikan, padahal Allah sesuatu Allah jadikan bukan tujuannya untuk kita berhenti di situ. Kita kena ke Allahus Samad, kepada Allah tu tadi. Dijadikan tu sedap tu, jangan berhenti kat sedap tu, jangan berhenti kat rasa. Tapi pemilik yang rasa tu tadi, kita lebih tenggelam. Kalau indah, engkau terlebih indah. Kalau cantik, nampak cantik, engkau lebih cantik. Kalau cinta pada yang selain Allah, engkau lebih aku cintakan. Itu perjuangan. Itu, ya Allah, itu bukan mudah diucapkan. Saya sendiri pun mudah diucapkan, tapi bila berlaku keadaan tu, kita harus perangilah. Kita perangi tu tadi tak lain dengan Allah la ilah. Tak ada kita juga la ilaha il, pedang la ilah, iaitu dia juga, ya Allah, engkau yang aku tak mampu, ya Allah. Itu yang Allah nak dengar. Sebab kalau kita rasa kita ada kedirian, kita takkan mampu menghadapi. Cuba Dajjal juga, Ya'juj Ma'juj kan, Nabi kata takkan kita mampu nak lawan. Jadi siapa yang boleh lawan? Bunuh dia Nabi Isa. Maknanya Nabi Isa maknanya dia esa. Jadi kalau ada jiwa yang mengesakan Allah, bolehlah Mahdi itu dapat petunjuk dan boleh memberi petunjuk. Ada orang jiwa itu bolehlah lawan. Bukan makna itu tersurat. Yang tersirat ni mana kita boleh lawan dengan syaratnya kita mengesakan Allah betul-betul. Jadi ini kelebihan orang yang makna betul-betul faham dalam bidang, dia boleh menghadapi. Sebab dalaman dia, iblis, dajjal, hawa nafsu dia dah diperangi, yang luar pun dia. Yang dalam kan lebih susah daripada dalam. Tak selesai, luar lagi lah. Tapi kalau dalam, Nabi kata dah bagus, kolbun tu dalam tu, semua akan jadi bagus. Tu kita kena pegang. Bukan makna hadis kata kita tak mampu nak lawan dajjal. Bukan. Itu semata-mata itu kias lagi. Maknanya itu tersurat. Yang tersirat ni sebenarnya kita boleh lawan dengan keesaan dia. Sebab Nabi Isa tu mana Rohullah tu bersih, suci, tak ada kedirian dia. Waktu tu datang pertolongan Allah. Jadi kita jangan lemah-lemahkan. Nabi bagi kita kekuatan supaya serahkan kepada Allah. Tapi kita bukan bermakna kita nak melawan hadis Nabi, bukan. Tapi ada di sebalik tu rahsia dia. Kita tetap akan menang menghadapinya. Kalau kita betul-betul dalam diri kita sudah diberesi, selesai jihad hawa nafsu kita. Kita boleh, ibarat tadi saya cakap tadi, bukan senang kita nak, maknanya kita dah cinta sesuatu tu, kita nak mengatakan engkau lebih aku cintakan. Maknanya kita membuang benda tu, menafikan benda tu. Apa yang kita cinta tu tadi selain Allah, kita buang. Keindahan tu kita nampak dah indah, tapi kita tukar engkau lebih indah. Sebab kita dah terbiasa melazimkan, maknanya sesuatu yang kita hadapi itu kita berhenti di situ. Kita tak tahu tauhid yang sebenar dalam kehidupan itu. Kita tahu tauhid ketika sejadah, kita tahu la ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu saja, terbawa dalam kehidupan pun dia ada dia punya lintasan khatir. Kalau khatir Rabbani itu hidup cantik lah, kita sentiasakan dia je. Tapi kalau datang, kalau kedirian kita dipanggil khatir hawa nafsu, nafsul, macam-macam nafsu. Dia tak bawa kepada ketenangan, kepada Rabbani tu. Nafsu yang membawa kepada apa? Keinginan, kehendak diri. Itu nak dilawan tu, jihad hawa nafsu tu. Kalau kita tak berjihad hawa nafsu, akan datang khatir syaitan, iblis tadi, jin. Dia akan datang. Dia berselaput-laput. Dia ada makam kat dalam kolbun kita ni. Kalau kita belah jantung kita, ada 7 lapisan. Ada alam-alam dia.
sampai yang ujung sekali alam ahadah. Itu alam ahadah tu sir, rahsia yang Allah Ta'ala sitati ayam bersemayam. Jangan kata pula Aziz kata Allah duduk dalam, bukan. Itu sir. Itu dimasukkan tadi Allahul lazi khalaqal mauta, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dia bersemayam dia bersinggah sana. Tapi jangan Allah tu duduk, bukan. Dia maksudkan tadi ayam tu maknanya singgah sana, maknanya ditajalikan. Tapi dia tidak boleh tempatkan. Tapi cukup dia memberitahu di situ tempat dia memandang. Dia memandang pada seseorang itu sampai di situ, maknanya dia memandang. Dia dah sampailah tempat tu. Nanti dia sampai kat sir tu, dia akan leburkan. Dia lebur, maknanya baru kita tahu dia, maknanya ke mana kita arahkan, hadapkan wajah kita, dia seluruh khian alam ni wajah dia. Sebab kita dah belajar sekalian alam yang Allah jadikan, mula-mula sekali sekian alam adalah keliling sekalian alam ni adalah nur dia. Allahu nurus sama wati wal ard. Jadi di langit dan di bumi keliling ni alam ni berbentuk nur aja, menyuluh. Jadi kita ni sentiasa sebenarnya Allah jadikan nur suluh. Jadi di alam ahadah kita ni, dalam yang kita jumpa ni, cahaya je. Dia sentiasa menyuluh, memberi lihat, memberi dengar, memberikan semua, memberi semua. Tapi sebabkan kita dah tutup. Jadi siang alam ni sebenarnya kita nampak matahari cahaya, bukan matahari yang cahaya. Sebenarnya sebelum ada matahari, nur ni dah sentiasa sejak mula-mula Allah, belum ada matahari, belum ada bulan, diseliputi oleh sekian alam ni oleh nur Muhammad. Sir dia, rahsia Allah. Bila daripada nur tu baru kita nampak Allah jadikan bumi, planet-planet berjuta-juta yang lain, lauh mahfuz, syurga, neraka, semua dalam tu dikelilingi oleh nur. Jadi sebenarnya kita ni hidup kita dalam penuh dengan terang. Siapa yang suluh? Allahu. Jadi mengapa kita gelapkan? Kita gelapkan kita sebab tak kenal. Bila kita tak kenal, gelaplah. Zulumat dia panggil. Kita yang menutupi, maka itu kita menafikan tak ada semua. Tapi sebaliknya dalam kehidupan kita tak faham, kita nampak benda tu ada. Tapi kalau kita betul-betul menafikan dengan kefahaman yang Allah bagi pada kita, la ilaha illallah, tak ada, kita tak akan nampak gelas lagi dah. Kita akan nampak pencipta dia. Betul? Sebab apa? Sebab semua ni adalah menyatakan siapa? Dia yang ada. Baik kuman yang halus, arah halus, darah semana pun semua menunjukkan dia. Jadi menyebabkan kita risau hidup kat dunia ni sebab apa? Kita tak dapat duduk di situ. Kita merasa ada lagi kedirian kita, maka kita tidak akan cukup nanti. Saya nak cerita, ada satu orang ni, dia nelayan, dah tua lah kan. Tu. Sibuk dia, daripada muda sampai ke tua pergi nelayan. Orang ni orang muda, duduk ke tepi pantai tu ada kedai kopi, hari-hari duduk gelak-gelak apa kan. Tu. Jadi orang tua-tua, orang ramai-ramai pergi nelayan pagi, balik petang, ada yang 2 hari baru balik. Semua tengok dia ni hari-hari macam tu je orang ni. Senyum je ke, bahagia je kan. Sampai orang tegur, engkau ni tak ada terlintas kau nak pergi ke laut nak cari rezeki. Dia kata buat apa? Yalah, engkau nanti bila dapat rezeki engkau boleh tolong orang, engkau boleh buat rumah, engkau boleh macam-macam, dapat duit macam-macam. Engkau akan bahagia. Lepas bahagia tu, bahagia macam mana? Bahagialah engkau tenang, kau sampai nanti engkau dapat matlamat kehidupan kau selesa.
Selesa tu macam mana? Selesa lah, kau tak ada masalah lah. Habis kalau dah cari rezeki, nanti dah beli rumah, beli tu, ada anak-anak apa semua, ada cucu, pun tak cukup juga nanti, dia kata. Ialah sekurang-kurangnya kau cari. Orang tu. Lepas tu dia kata, kau tak nampak aku dah bahagia ni? Engkau pergi cari, mana engkau punya matlamat, engkau nak mencarikan kebahagiaan dengan harta-harta ni. Kau rasa engkau tu berkebahagiaan. Anak-anak apa semua, cucu cicit, kau rasa tu bahagia. Tapi aku dah cukup bahagia aku dengan Allah. Bukan makna aku tak setuju kau pergi sana, itu cara engkau, tapi aku dah cukup bahagia dengan Allah. Kira-kira kita macam mana yang dikatakan bahagia? Bukanlah maknanya jalan cerita tu kata dia tak payah pergi cari duit, tak, bukan. Kadang-kadang kita kurang waras, kurang berfikiran yang terbuka. Kita mengejar, kita ingat yang kita kejar tadi akan membuatkan kita bahagia, yang betul-betul bahagia, tenang dengan Allah. Tapi malahan akan menyebabkan kita makin jauh dengan Allah. Sebab bila kita dah dapat 1,000, kita nak 2,000, 2,000 nak 3,000. Tu bahagia ke? Lepas tu kita tipu diri kita. Kau ni malas lah. Padahal kau mencari apa? Kau nak membeza-bezakan orang tu malas, orang tu rajin. Mana kau tak bahagia lagi? Mana kau tak dapat matlamat kau juga? Elok lagi orang yang duduk kedai kopi tu tadi. Dia tak kacau orang, dia tak ganggu orang, dia bahagia, dia tunjukkan muka bahagia pun kau kata dia. Jadi itu pasal kita kena cari betul. Kebahagiaan tu adalah ketenangan yang dia sentiasa dengan Allah. Tengok wali-wali Allah, dia tak risau nak cari duit. Bukanlah saya cakap dia kalau cari duit pun dalam dia tetap dengan dia dah tukarkan. Ini dunia ni apa semua ni tak luar, duduk di luar, dalaman dia dengan. Jadi dapatnya lah rahsia tu tadi. Sebab nanti itu saya kata tadi, kebahagiaan kita kata kita dapat lihat anak kita, cucu kita ataupun cicit semua bahagia, kita nampak dia orang bahagia macam mana? Sebenarnya kita tak menyumpah kebahagiaan yang betul hakiki dulu. Lepas tu kita angan-angankan seolah-olah itu kebahagiaan. Tersilap gitu. Ya. Jadi kebahagiaan yang betul-betul ada kebahagiaan kita dah merasakan dengan Allah dulu. Betul tak kau dah rasa betul-betul kebahagiaan tu hanya dengan Allah? Bukan dengan sesuatu. Sekarang ni kau memikirkan sesuatu tu tadi. Nampak benda ni? Jadi kita nak cari balik bagaimana kita di alam roh dulu. Kita kebahagiaan kita hanya dengan waktu tu belum kita ada siapa-siapa lagi. Tak ada mak, tak ada bapa, tak ada adik-beradik, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada cucu. Tak ada siapa-siapa tu kedai kopi kita dengan siapa? 4,000 tahun sekurang-kurangnya dengan dia. Bila dia campaknya kita balik, dia masukkan tadi ke dalam tubuh, dah mula kita lupa perjanjian, lupa rasa nikmat yang sebenar tu dengan, dan kita tak mau ke arah situ. Itulah ke arah jihad lawan tu untuk di situ balik. Itu para rasul, para nabi-nabi, para wali Allah, orang-orang yang arif billah, dia dah menemui di dunia lagi ketenangan tu. Jadi ini yang nak diajarkan kepada pewaris-pewaris tu tadi, anak-anak dia ke cucu dia, siapa-siapa pun masyarakat ini. Anak lilahun bukan membawa tu tadi. Membawa tu bukan ketenangan. Tu bukan saya cakap tak boleh beramal pun, tapi hala tujuan kau beramal tu untuk nak menafikan semua supaya ada hanya Allah, seperti alam roh. Sebab roh tu rahsia Allah, dijadikan rahsia untuk dia dikenali. Bila roh tu memang sifat dia mengenali Allah dah lama, masuk kat tubuh kau tutupi cahaya roh tadi, kesucian roh tadi. Roh mana ada bentuk, mana saya buat macam ni, bukan roh, bukan macam ni. Roh bila dia ada bekas dia masuk, baru dia
Tapi jangan nampak bekas tu roh. Kita tubuh, bukan tubuh kita roh. Tapi roh ni yang menggerakkan nyawa, menggerakkan hati, menggerakkan tubuh. Kita nampak tubuh bergerak, padahal tubuh tu bergerak kerana gerakkan hati. Hati tu bergerak kerana nyawa. Nyawa tu bergerak kerana roh. Roh tu daripada siapa? Nur sifatullah, Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada mana? Tak lain. Semuanya tidak ada yang ada. Itu nama ketenangan. Kita merasakan di situ ketenangan. Bagaimana kita nak ajar manusia sekarang ni? Sulit. Kalau kita sendiri tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, maka kita akan mengejar seolah-olah kita mencari matlamat kita adalah syurga ataupun kenikmatan. Kita tak mengejar siapa yang menciptakan kenikmatan. Itu sebenarnya. Itu saya nak balik cerita pada orang yang duduk kedai kopi, orang muda tu. Dia dah mendapatkan. Bila orang-orang yang pergi ke laut tu kata, dia ni apalah duduk kedai kopi. Sebenarnya orang tu yang tidak mendapatkan. Kalau kau dah betul-betul kau dah pergi, dah dapat matlamat engkau tak akan mengata orang tu. Kita dah tak ada mengatakan orang tu. Dia tenang, alhamdulillah. Dia dah dapat. Tapi menunjukkan kita pergi kejar-kejar macam ini, kita pun tak tahu dia punya maqam dia tadi. Orang tu tadi. Sedangkan orang tu dia dah dapat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighul amr qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya, orang ni dia duduk makam tu, dia dah dapat makam tenggelam, takwa. Wa may yattaqil, takwa betul-betul kepada Allah, yakin betul-betul kepada Allah. Bukan dia tak pergi kerja, dia dah dapat makam tu. Engkau punya tawakal Allah, engkau kena bekerjalah. Tapi dia tawakal Allah dia tak, kau tak nampak macam dia tak bekerja. Tapi dia kuat dengan Allah Ta'ala. Dunia yang akan datang kejar dia. Bukan dia kata, kalau macam ni tak payah bekerja. Bukan dia tak payah bekerja. Dia dah dibagi Allah Ta'ala keyakinan. Dia mendoakan orang, dia ajak orang, dia cerita gitu aja. Dia tak larang orang tu pergi kerja, kau pergi kerja. Tapi yakin kau kepada Allah. Dia tenang dah. Orang semua datang jumpa dia. Tengok dia, nampak wajah Allah, lega orang. Kenapa? Wajah dia adalah wajah yang memberi keyakinan untuk mentauhid. Manjang wajah Allah, ingat. Macam tu, kita nak dapat gitu. Masalahnya kita cari sebalik tu. Lepas tu kita kata itu cukup. Itu tempat masalah. Bila kita wafat, baru kita tahu kita tersalah. Kita tak betul jalan kita. Jalan yang betul-betul adalah merasakan dia je dalam hidup kita. Tadi saya cakap tadi, bangun tidur macam mana kita olahkan kita bangun tidur. Bangun tidur aja kita nak olahkan bahawa kita dah dimasukkan oleh Allah SWT balik roh. Hiduplah kita. Jadi hidup kita ni lah apa yang kau nak atur diri aku pada hari ini. Apa yang kau nak ceritakan, aku hanya ikutkan, ya Allah. Jadikan aku ridha, iaitu apa saja yang kau nak ceritakan pada hari ini. Bila masuk roh, alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah. Itu maknanya engkau lah yang memuji. Itu. Tapi kalau kita bangun aja tidur, masuk roh, bangun tidur, apa aku nak cari rezeki ni, apa aku nak susun yang kita rasa kita nak berfikir, nak menyu, itu saja kita rasa kita jaga kita lah tu. Sama lah tu, kita marah orang cakap kita jaga kita. Tapi sebenarnya pemikiran kita bangun tidur tadi, kita dah seolah kita boleh urus diri kita. Nampak? Jadi ada tenang tak hidup kita? Kita tak akan tenang kalau kita selagi ada dalam diri kita ada kedirian, keakuan diri lagi, walaupun sikit, masih lagi dalam bahaya kita. Masih lagi dalam bahaya.
Masih lagi mudah nafsu kita dikalah. Maknanya kita mudah kalah dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita tak perang betul-betul lagi. Kita tak selidik betul-betul lagi. Yang masih ada lagi diri kita punya musuh, iaitu waktu ni. Kita masih lagi tak keluar keakuan diri kita lagi. Kita tak cukup perangi lagi. Kalau Allah tak tunjukkan, Allah tak bagi kekuatan, tak mukasyafah singkapkan, kita tak sedar. Dan kita berada dalam istidraj, iaitu dia bagi, kita buat perangai macam tu, kita tak terasa itu salah. Keakuan diri tu kita rasa tak salah. Itu istidraj tu. Makna istidraj tu apa? Allah membiarkan kita berada dalam kesalahan. Sebab kita tidak mempedulikan Allah SWT, perjumpaan dengan dia selalu dengan kita. Dia tak pernah tinggal kita. Kita tak mempedulikan yang Allah tak pernah tinggalkan kita. Tak pernah tinggal. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tak pernah tinggal, tak pernah berpaling. Jadi bila kau selalu begitu, jadi Allah tu bagikan, maknanya engkau sendiri nak penyakit, maka istijaz engkau rasa, engkau tak rasa lupa Allah Ta'ala, ada keakuan diri, engkau tak rasa salah, malahan kau rasa aman. Ya Allah, istidraj tu bahaya, minta jauhkan. Serugi-rugi manusia bila kat dunia dapat istidraj. Sebab Allah seolah-olah bagi apa dia nak supaya dia jauh pada Allah. Dia tak ingat pada Allah selalu dengan dia. Jadi bukan Allah menanya, tapi dia yang telah menzalimi dia. Jangan salahkan Allah. Jadi kita jaga penyakit tu tadi. Kita rasa keakuan diri ni orang tak tahu. Kita rasa. Jangan fikir kecil salah tu. Kita kena ingat dengan siapa kita buat salah. Jangan pandang kecil besar. Sebab kesalahan yang besar adalah kita tak merasa itu salah. Itu salah besar. Apa tu? Keakuan diri kita rasa macam tak apa. Jangan. Itulah punca maksiat lain. Itu akan jadi bala-bala bencana yang lain. Cuba layan diri kita, layan. Memang mula-mula dia akan bawa istana yang indah-indah, diindahkan kau. Tiba masuk kau dah tenggelam, syok kat situ, perap dia bagi dah, baru kau tersadai nak kembali balik kepada Allah. Dah waktu tu dah masa kau dah habis dihayalkan ke situ. Rugi dah. Wal asri, masa kau nak tauhid tu dah dibawa 1 jam, 2 jam. Lepas tu kau biarkan lagi. Kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, lagi berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun kau biarkan hidup kau dalam keadaan engkau telah berada di dalam penyembahan hawa nafsu, tapi engkau rasakan macam engkau betul-betul sembah Allah. Padahal engkau dah banyak mengikuti sistem-sistem hawa nafsu. Macam mana kita nak Allah kan? Itu yang saya cakap tadi. Ini Allah dah singkapkan, Allah dah bukakan, dia perlihatkan kepada kita. Ini jalan-jalan yang betul-betul yang dibawa, dipegang oleh kehidupan Nabi Muhammad SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi, para wali Allah ini. Jadi ulama-ulama yang betul-betul ada jalan kerohanian, jalan Rabbani nak pada Allah ni. Ini Arif bin Billah kan. Kita dah tak nak pergi jumpa orang begini. Kita dah nakkan hidangan-hidangan, nak jumpa tadi orang yang boleh memuaskan halwa telinga kita, supaya kita tak mau cari yang betul-betul menyelamatkan kita. Maknanya golongan orang wali Allah, orang-orang arif billah yang kita nak jumpa ni, mesti dia boleh bawa kita sampai kepada Allah. Hala tujuan yang sebenar, Allahu Samad, Qul huwallahu. Jangan sampai kita tipu kita. Ini dah penghujung zaman, ini peluang untuk kita. Bila kita dah ada tu, mudah kita nak ikut Imam Mahdi datang nanti. Bila-bila kita pun sendiri dah bawa watak Imam Mahdi dah. Kita bukan Imam Mahdi, tapi watak sifat tu kita dah dapat. Bila kita dah boleh bawa, kita dah boleh bawa. Jadi kalau dia datang Imam Mahdi yang betul pun, kita dah mudah ikut. Sebab kita dah memang
Allah mewarisi seperti mana wawarisa Sulaiman wa Daud. Seperti mana Nabi Sulaiman mewarisi bapanya Nabi Daud. Apa diwarisi tadi? Mengesakan Allah. Ada orang dia tafsir ayat Quran ni, Nabi Daud raja, jadi yang wawarisa Sulaiman, Nabi Sulaiman mewarisi Daud, bapa dia tu dapat ganti raja. Itu dia juga, tapi yang mustahak sekali dia mewarisi ilmu kenal diri, kenal Allah yang abah dia Daud tu curahkan. Jadi berapa manusia yang betul-betul faham di kalangan orang-orang yang ulama besar lah, dia dapat mewariskan. Ya, macam Rasulullah bagi tahu, al ulama tu warisatul anbiya. Mana ulama yang betul-betul ulama tu adalah waris Nabi. Waris yang mana? Bukan ilmu. Bukan saya cakap bukan ilmu lah. Maknanya bukan ilmu saja, tapi yang paling mustahak tu adalah akhlak dia apa? Kenal diri, kenal Allah, tauhid. Itu baru boleh. Itu ada. Tak kira kau banyak mana ilmu pun tak apa. Bukan bergantung ulama tu pada ilmu. Bergantung kepada kenal akhlak dia. Takut tak kepada Allah? Kenal tak kepada Allah? Kalau takut, kenal, ada belajar tu, itu ulama lah. Lepas tu ilmu tu akan datang kepada orang yang takut, orang yang kenal Allah. Ilmu tu Allah akan bagi tiap-tiap hari. Wa zidnahum huda. Itu cara yang Rasulullah SAW tahu siapa yang betul-betul ulama, yang betul-betul yang waris aku. Ya. Tu Nabi marah kalau ambil ada hadis, ambil ayat Quran. Tapi dia tak dapat nak bawa dalam kehidupan. Dia hanya gunakan untuk kepentingan buruk keburukan dia. Untuk menutupkan keburukan dia gunakan ayat-ayat Quran. Nabi tahu, Allah tahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dia tahu sifat orang ni. Ya, dia akan sifat-sifat tu akan terkeluar daripada mulut orang-orang yang ada. Tapi bukan semua orang faham. Hanya orang-orang ahli Allah dia akan nampak, dia bukakan Allah. Siapa dia sebenar. Yang kita tak boleh hebahkan apa. Kita kena sembunyikan wal yatalata wala yus'iran nabikum. Dalam ahadah kita sembunyikan orang lain. Jangan kita berkata dia ni munafik, ni ulama munafik. Yang kita hanya sekadar takutlah kita kepada yang Nabi bagi tahu. Lebih aku takutkan Dajjal daripada segala-galanya. Iaitu siapa dia? Ulama su'. Nabi ulama yang buruk. Bukan semua ulama maksud Nabi, ulama su'. Mana nanti akan datang wahai zaman banyak ulama-ulama su'. Yang banyak pergi ke muka-muka pintu raja, pergi ke pintu-pintu muka pemimpin-pemimpin besar untuk nak dapatkan. Lepas tu dia raja titahkan betul ke tak betul, dia akan cari jalan betulkan. Dia gunakan ayat-ayat Quran. Ya Allah. Dia dah terbiasa gitu. Jadi dia takut jawatan mufti, jawatan ulama dia jatuh, dia buat macam tu tujuan. Ya Allah. Di situlah akan timbullah masyarakat-masyarakat yang akan bersifat seperti buah seperti binatang. Sebab ulama dia dah begitu. Sifat dia. Sifat ke hawa nafsu. Hawa nafsu ni lebih kepada arah binatang. Kepura-puraan, munafik, tidak jujur, tidak ikhlas. Kita boleh tengok nanti sifat-sifat ulama-ulama su'. Allah perlihatkan sikit baru kita tahu. Jadi kena jauhkan, Nabi kata jauh. Sebab lebih bahaya lagi lebih bagi ulama su' ni daripada Dajjal. Jadi alhamdulillah, yang penting sekarang ni macam mana kita nak olahkan supaya kita sentiasa bahagia dengan Allah. Dulu pernah saya cakap tadi, olah-olahkan sentiasa. Macam mana pun kita kena susah, kena apa pun, memang ni susah, aku tak larat ya Allah, ujian ni ya Allah. Tapi kalau engkau tak ada lagi susah, kita kena gembirakan. Macam mana pun yang menimpa susah tu, semua daripada engkau. Dan kalau aku tak dengan kau lebih susah lagi daripada ni ya Allah. Dan
hadapi, bukan aku yang mampu hadapi. Yang kau bagi susah ni ya Allah, ujian ni hanya engkau ya Allah. Selalu main begitu, selalu main. Sebab Rasulullah SAW lagi teruk diuji lah. Aduh ya Allah. Kalau kita papan sekeping besar ni ya, ujian kita. Kapan papan sekeping? Kalau Rasulullah SAW, para Nabi tu kayu balak besar-besar tu. Satu hutan tu ujian para Nabi. Kita sekeping papan dah siap potong macam ni. Tu pun tercungap. Jadi apa yang kita tak mampu kita. Selalu duduk dalam keadaan lahau, lemah longlai, kebingungan. Maknanya terpegun. Terpegun tengok, lihat kan Allah yang mampu urus kita, terpegun lah kita. Terpegun. Kita dah jadi macam apa? Tak tahu nak buat apa sebenarnya kita ni. Ikut dia je lah. Sebenarnya gitu lah jadi. Kebingungan. Dan Rasulullah minta lagi kebingungan je tu, supaya dapat yakin Allah yang tahu setiap detik dan saat. Kalau kita bertukar, kita rasa kita boleh urus saat tu, itu takut para Nabi. Maka tu dia minta kebingungan tadi. Kita tak, kita minta kita dah boleh. Kita tak faham kan. Bila orang dah makin kenal Allah, kita takut nak ada rasa sikit pun kita. Ini macam mana kita nak olahkan. Maknanya kita semua wazidnahum huda. Allah yang boleh tambahkan kita petunjuk-petunjuk dalam kehidupan. Kita dah yakin dengan Allah. Aku yakin, dia bagi keyakinan. Dalam keyakinan yang dibagi pada kita, kita selalu kena minta seperti mana dalam surah Kahfi, wazidnahum. Jadi penduduk-penduduk Kahfi 7 orang tadi, pemuda-pemuda Kahfi itu, Allah Ta'ala kata, mereka ni beriman betul-betul, dia kenal aku. Allah Ta'ala kata, aku kisahkan kepada engkau Muhammad bahawa dia adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada aku, dan juga dia yakin dengan aku, dia kenal aku, dan juga aku bagi kepada mereka wazidnahum, dalam kehidupan dia sentiasa aku bagi petunjuk. Bukan sekadar dia kenal Allah, kenal diri dia, kenal Allah je, tapi di samping tu Allah bagi lagi nikmat, iaitu sentiasa apa dia hadapi, dia akan dibagi petunjuk Allah. Dia tahu mana betul, mana salah. Subhanallah. Kita perlukan sangat wazidnahum, tambahan untuk menghadapi ke depan kita ni kesulitan, dengan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, hikmah-hikmah, dengan petua-petua daripada Allah dalam didatang. Kena gitu. InsyaAllah kita sama-sama lah. Bukan makna saya cakap, saya pun dalam proses juga. Kita sama-sama lah minta kepada Allah. Jangan sampai kita rasa macam kita cukup. Kita takkan cukup bila-bila. Dan bila cukupnya, bila kita betul-betul kita pegang, kita tenggelam, yang kita rasakan hanya bukan kita, hanya Allah. Yang ada wujud hanya Allah. Tak ada kita dah. Itu baru kita dudukkan betul-betul jaga. Dia mudah keluar, mula-mula memang mudah keluar. Tolonglah ya Allah. Kita kena menjerit dalam diri kita. Menjerit dalam diri, bukan Allah. Tolong ya Allah. Malam-malam tu bila kita tengah baring tu, nak fikir ke lain, ya Allah tolonglah aku mula nak bawa ke lain, ya Allah tolong aku nak dengan kau. Melainkan kau yang bawa ya Allah. Kalau aku ni otak aku selalu nak bawa ke. Tolonglah Allah, kau yang bawa ya Allah. Kalau kau bawa tak apa ya Allah. Jangan aku. Kita sampai dalaman kita pun kita takut. Malam-malam kan nangis-nangis itu, ya Allah takut aku ya Allah. Ni aku nak mula rasa ada. Itu maknanya kita dah, Allah Ta'ala dah singkapkan itu. Olahkan lagi olah. Itu para Nabi suka menangis tengah malam. Takut ada ke diri. Ya. Sebab itu adalah bila ada kejadian itu kan, dia kata membuka pintu-pintu maksiat. Tapi kalau tak ada kejadian, pintu-pintu maksiat semua tertutup. Dia dah nampak diberi oleh Allah. Tu yang kau jaga, rahsia tu. La ilaha illallah. Jangan kau rasa ada. Semua kau rasa ada je, engkau akan maknanya ada dua di samping aku. Allah Ta'ala kata, engkau di samping aku tu Esa, engkau adakan diri engkau di samping aku. Allah Ta'ala kata tak boleh. Jangan kau adakan
Aku dah esa macam ni, engkau rasa engkau ada sebelah aku. Maknanya engkau akan tercela dan terhina kalau engkau buat begitu je. Ada dua, betul? Itu dah ada dua kan? Ada kita, ada Allah. Tak tercela. Macam mana? Tak ada. Dia ada la ilaha illallah. Faham betul-betul makna tu tadi. Kalau kita masih lagi nak berdebat, mana boleh kita ada lagi. Itu susahlah nak cakap. Kau masih tak faham la ilaha illallah lagi. Kau tak faham apa itu syahadat lagi. Engkau belum mengimani lagi. Engkau belum lagi meyakini lagi. Engkau hanya bersyahadat berpuluh tahun, mengucapkan aja. Tapi engkau belum mengimani lagi. Engkau belum lagi merasakan tadi apa maqam sebenar la ilaha illallah. Tak ada tadi. Kau nak berdebat, kau rasa ada, engkau ada. Sampai bila? Tapi kalau kau dapat, itulah nama hidayah. Aku orang Islam, aku dapat hidayah. Itu belum hidayah lagi. Itu bahasa engkau Islam lagi. Tu. Kau tak faham, kau hanya perkataan Islam. Perkataan ya iman. Tapi belum mengimani apa yang kau iman, yang kau percaya tadi. Kau hanya pecah. Itu banyak orang kita yang tertipu di situ. Nabi dah bagi tahu, kembali akan jahiliyah jahiliyah. Tapi yang jahiliyah kita ni, yang jenis dia jahiliyah, dia dah keadaan dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia mengaku, dia kata dia kenal Allah. Sebab dia kata berpuluh tahun aku sebut nama Allah, aku solat, aku tak kenal Allah. Dia kata gitu. Iya, kalau engkau kenal Allah, engkau tak akan membebelkan apa saja kehidupan kau. Ini kau terlampau banyak sangat membebel. Ini tak kena, itu tak kena. Ada yang kau suka berdebat sana, berdebat sini, berbalah sana. Hidup kau, kalau tak ada tu, dalam hati ke, di luar ke, kau akan terbawa. Mana kau pergi campak dunia mana pun, kau akan jumpa orang yang boleh ngam dengan kau akan cerita berbalah, cerita tentang ketidakpuashatian. Tapi kalau orang yang dah bahagia, dah kenal diri, kenal Allah, mana pun dia pergi, dia akan menceritakan jangan ada diri kita. Dia akan bawa cerita, cuba dia cerita mengesahkan Allah. Dia tak mau, tak best cerita lain, dia kata. Kau cerita macam mana projek berjuta-juta ke dunia ni kau nak pegang ke, untungnya kau dapat kedudukan, dapat wanita ni, dapat ni. Dia tetap juga akan, dia tak nampak tu nikmat, dia nampak tu azab. Sebab engkau tak menghalakan balik. Kalau kata kekayaan, kau tak halakan, engkau lebih kaya ya Allah. Masih lagi engkau belum mencapai kekayaan yang sebenar. Tapi sedangkan dia dah mencapai, iaitu yang kaya tu tadi, dia dah pergi kepada siapa yang maha kaya, dia dah duduk situ. Kalau dia duduk ghani kaya, dia duduk kat ghani yang murni sekali. Dia dah boleh dapat kaya yang paling kaya dengan Allah. Kemudian dia boleh memberi kekayaan kepada orang yang nak kaya. Subhanallah. Itu baru betul orang kaya. Tapi kalau engkau kaya, engkau tak pulangkan kepada Allah, dia yang maha kaya, maka engkau belum lagi kaya. Sebab engkau jadi hamba kekayaan. Bukan jadi hamba yang menyembah kepada yang memberikan kekayaan itu tadi. Masih lagi keadaan kau tertipu. Istidraj, dibagi lagi supaya na'udzubillah, jangan sampai kena penyakit istidraj. Jangan disalahkan Allah. Kita lah, itu Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Allah selalu merendahkan diri untuk menunjukkan kepada kita amsalah linnas, kepada berbagai-bagai. Sebab dalam diri kita, sir kita ni nur aja, menyuluh aja 24 jam. Tapi kau tutup dengan kehendak, keakuan diri kau. Lepas tu dibiarkan, tak nak digilap, tak nak menyesali, tak nak kembali kepada dia. Biar serabut lama-lama kita tak nampak nur tu ada dalam diri kita dah. Sejak awal-awal penciptaan kita adalah nur, daripada nur. Sebab roh kita berasal daripada nur. Jadi roh kita adalah nur. Dan nur tu tak lain daripada rahsia Allah. Allah jadikan pertama rahsia untuk aku terkenali, ada rahsia aku bernama Nur. Rahsia aku tu rahsia. Rahsia tu aku, Nur.
Tapi nur tu bukanlah aku tu berbentuk nur, tapi kalau kau nak tahu, nur tu kau tenggelam kat nur, kau kenal aku. Tak payahlah kau kaji aku lagi lah. Jadi aku jadikan nur tu supaya bila kau duduk kat nur tu, kau akan dibawa kenderaan nur tu. Ya dillah kulinu, kau akan sampai kau akan kenal aku. Kau kenal aku, tak ada lagi rasa kedirian kau. Itu baru betul-betul aku yang memperkenalkan diri kau. Ya, jadi aku yang perkenalkan diri kau, maka engkau akan dapat tahu engkau tak pernah ada rasa ada wujud kau. Melainkan rasa dia. Untunglah itulah dia saya cakap tadi, pegang kat dunia. Kalau tak dunia kita tak dapat tu. Nabi bertungkul lumus disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa mubasyiran wa nazir aku. Wa ma arsalnaka ila mubasir. Tak lain aku terus nak bawa supaya ilahun wahid. Sampai kepada kita lupa cara Nabi ajar pada kita. Kita lupa hala tujuan sebenar-benarnya adalah ilah. Dah bercabang-cabang jadi ilmu tu, cabang-cabang. Kita pun caca marbah, kita tak tahu mana satu kita nak hala tuju. Punya sebenarnya itu je juga kalimah yang suci itu juga yang selalu kita sebut sejak awal penciptaan kita itu. La tu pakaian kita adalah tidak ada Adam, tak ada. Adam tak ada. Tak ada. Kerana Muhammad tu dah jadi sifat dia. Baru ada tu adalah sifat dia. Nak tunjukkan zat tadi, dia tajalikan sifat. Jadi zat dan sifat tak bercerai. Sifat akan keluarkan nama sifat tu nur atau Ar-Rahman Ar-Rahim, nama pada sifat perangai itu tadi. Dan perangai nama pada itu dan nama tadi An-Nur, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, nama itu dia akan membentuk kepada bentuk. Kita tengok misal kata harimau, kan? Namanya harimau, tapi dia membawa sifat qahar, sifat bengis, betul? Jadi yang kita nampak harimau tu, nama tu kita nampak di sebalik nama yang Allah Ta'ala letak tu adalah dia mentajalikan sifat apa tu? Qahar. Jadi ada kita nampak yang lain lagi. Apa berbentuk semua kita apa pun cuba ceritakan. 7 lapis langit seisi-isinya semuanya kita. Apa yang dia bawa sebenarnya? Hakikatnya semuanya dia memuji Allah. Kita tak tahu cara puji dia. Puji dia maknanya dia membawa watak-watak kan. Pokok dia naik tinggi, pop dia rukuk. Jadi dia jadikan af'al Allah tu af'al aja, sifat pokok tu dah rukuk. Dia tu terus je sifat jalal, mengesakan Allah. Mengesakan tegak aja, mengesakan Allah, alif kan. Ada tak tunduk-tunduk terus je pokok ada. Ada tu bawah aja, sentiasa tunduk je pelumput. Jadi kita tengok hafal aja dia dah menunjukkan dah dia memuji Allah, berzikir dengan cara dia masing-masing. Tanpa kita nak macam mana dia tak ada dengar pun dia puji Allah. Janganlah kau samakan macam engkau tadi. Bila kau faham nanti kau akan berbicara dengan sekalian alam. Sebab kau dah tahu sifat dia sentiasa mengesahkan Allah. Tapi bila kau tak duduk di situ mengesahkan Allah betul, kau tak akan dapat dengar dan mengetahui mereka ni betul. Allah Ta'ala kata 7 semuanya makhluk Allah semua saya dah cerita nanti orang kata si Haji ni iblis pun dia kata baik. Bukan dia cara dia mengesahkan Allah dengan membawa watak model mengarah supaya orang tak dapat hidayah. Betul? Tu. Jadi Allah jadikan situ seimbang, ada hadi hidayah, ada model, ada yang membawa arah kepada menunjukkan Allah nak ajar. Itu kalau kau ikut macam tu sesat. Tapi kau jangan salahkan Allah mengapa Allah ciptakan sesat, supaya Allah nak bagi panduan pada engkau. Ini tak betul, ini kalau dia tak bagi panduan, apa yang mana kita tahu? Betul mana tak betul? Jadi balancing tak Allah jadikan. Kehidupan ni baik, itulah keseimbangan Allah Ta'ala. Keadilan. Allah jadikan tu. Jangan kau salahkan Allah. Allah jadikan tu untuk kita dia bagi kita lagi petunjuk lagi. Dia dah jadikan tu, dia bagi petunjuk. Tahu kita ni betul, ni tak betul pula. Sayangnya Allah pada kita.
Itu pasal belajar kenal diri, kenal Allah dulu. Kenal diri, kenal Allah. Itu mustahak. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan dulu kepada sahabat. Baru kuat, baru datang puasa, baru datang solat, baru datang zakat, baru datang perang, semua tu. Tapi ini dulu nak perangi sampai kita betul-betul faham. Iya, kalau kita sendiri tak faham macam mana kita nak ajar orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak, isteri kita, siapa-siapa yang dekat. Apa yang kita nak ajar sebenarnya, yang bawa sebenarnya. Kita nak ajar ilmu-ilmu yang banyak-banyak ni. Kita dah tengoklah, lagi dia banyak ilmu, lagi dia jadi iblis sendiri pun. Lagi banyak ilmu, lagi jadi apa? Kita nak ajar sebenarnya adalah dia kenal diri, kenal Allah, supaya dia akan jadi takut betul-betul kepada Allah. Dah takut betul-betul pada Allah, baru ilmu tu datang. Jadi dia tak menyembah pada ilmu, dia tetap takut pada Allah. Walaupun ilmu dia banyak macam mana pun, dia faham, tetap dia dengan Allah. Ya Allah, aku bab ni macam mana, ya Allah, Engkau lebih tahu. Aku nak pakai ayat apa, aku nak pakai hadis mana, aku nak ikut petunjuk mana, ya Allah, tolong tunjukkan. Walaupun dia dah ada ilmu tu, tapi Allah tu tak dia dapat dulu. Dia ambil ilmu dulu. Bukan saya cakap belajar ilmu tak boleh. Engkau ambil ilmu yang selain daripada ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kau tak ambil dulu. Begitulah jadinya. Lebih teruk jadi kerosakan dia, kata Nabi. Masa Nabi kata ikut step, mesti kenal diri, kena ajar. Itulah la ilaha illallah. Tapi engkau melangkah. Kau rasa kau sebut la ilaha illallah tu, engkau dapat faham. Belum sampai. Engkau tak dapat makom dia. Macam bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, aku dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun aku sebut bismillahirrahmanirrahim. Aku dah amal yang lama. Itu engkau amalkan. Tapi adakah kau duduk kat makom tu? Macam mana duduk kat makam? Itulah saya cakap. Tak sama orang amalkan dengan orang amalkan dibaca hari-hari. Kalau orang duduk makam, dia sentiasa mengeluarkan perasaan kasih Rahman dan Rahman. Dia bawa dia watak. Itu nama dia orang yang duduk makam. Dia sentiasa merasakan kasih sayang Allah. Sampai dia nak bawa watak tu macam Nabi SAW. Dia bawa watak kasih sayang tu. Tu. Kalau kena tegas, kasih sayang berbentuk tegas. Jangan muka ni kasih sayang tu bentuk lemah lembut. Tak, dia ada time tegas. Asidah wala kufar, Allah Ta'ala kata tegas. Tegaslah, kasih sayang jenis tegas. Dia tegas tu kerana kasih sayang dulu. Kalau dia tak tegas, nanti rosak. Maknanya tu bukan kasih sayang. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, kalau marah tu kerana Allah, marah tu betul. Tapi kalau diam tu, mendiamkan salah, diam tu lebih bahaya buat. Maknanya kita kena, tak boleh ada kemungkaran diam. Diam tu salah. Jangan kita ingat orang tu diam je, dia tak salah. Jangan. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, dia tahu dalaman ke Allah tahu. Kenapa kau diamkan benda kau? Kau kena nasihat, kena bagi tahu. Ini tak betul nak, ini tak betul tuan, ini dia raja tak betul. Orang tengok ulama ni bagus, diam ya. Bagus apa dia? Dia ni marah-marah lah. Habib Rizik ni, Allah, keras betul lah. Itu Allah suka. Cara dia tu kena gitu. Tegas dia tu, keras dia tu bukan keras yang tak kena tempat. Keras yang Allah Ta'ala suruh. Bukan dia keras tu, keras yang membawa kepada kerosakan. Keras tu akan membawa kebahagiaan pada orang tu. Itu keras yang Allah Ta'ala kata asidah walal, kepada kufar, kepada benda tak elok. Bukan. Jadi orang kita sering kurang teliti, kurang faham. Bila tengok orang ni nada suara, muka mewah, menegaskan betul-betul kata dia ni terlampau garang sangat lah, mana boleh dalam agama. Kita sedap dia cakap ikut otak kita. Padahal itu Allah setuju. Sebab dia mengatakan yang hak, yang benar untuk selamatkan. Sebab dia dah cakap dengan cara yang macam-macam pun tak boleh. Itu cara dia. Sebab orang dah nak masuk dalam gaung. Kita kata, jangan nanti masuk lembut-lembut. Masuk betul. Tapi orang tu nak masuk gaung, kita tahu, kita kena tegas, jangan tangkap dia. Jadi dia tak jadi masuk. Tapi kalau kita lembut-lembut, jangan, dia pun asal perut masuk. Tak boleh kita selamatkan. Jadi orang yang nak selamatkan kena tegas. Dia dah nampak orang tu dah
nak masuk dalam gaung. Jadi dia kena tegas, selamatkan. Jangan masuk. Dah masuk tak boleh buat apa kan. Dia kena tegas lah. Dia dah nampak kau nak masuk. Kau cakap dia ni keras lah. Bukan keras dia. Kau tengok apa yang dia selamatkan tu. Demi kerana cinta pada engkau. Jangan pandang perbuatan dia. Dalaman cinta kasih sayang nak selamatkan kau tu, kau kena pandang. Tu tadi. Engkau tak pula diam je apa. Dia nak masuk lubang pun. Biarlah dia. Engkau yang kena soal. Mengapa kau nampak dia nak masuk lubang kau tak tegas, kau biarkan. Tu kau punya halang, kau yang nak masuk lubang. Boleh kau cakap macam tu. Sedangkan Allah dah bagi engkau selamat daripada masuk lubang tu, dan kau kena selamatkan orang lain, kau pentingkan diri sendiri.